sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang ke-16 yaitu kaunuhu jahilan, lawan daripada kaunuhu aliman. Jadi selepas kita mengisbatkan sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala kaunuhu aliman, keadaan Allah Subhanahu wa taala itu aliman, alim. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala disebut alim. Allah Subhanahu wa taala tidak disebut dengan arifun, arif. Jadi arif dengan alim pada bahasa makna sama. Alim tahu, arif pun tahu. Tetapi bagi Allah kita tak sebut arifun, tetapi alimun. Jadi bermaksud di antara arif dan alim ada perbezaan. Jadi Allah Ta'ala disifatkan sebagai alimun, orang yang alim, orang yang berilmu. Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan arifun, sedangkan dua-dua itu bermaksud mengetahui. Apa beza di antara alimun dan juga arifun? Adapun manusia, kita boleh namakan dia alim, orang alim. Bagi manusia juga boleh diberikan nama arifun, arif. Jadi kita ulama beza di antara arifun dan alimun. Arifun itu satu sifat yang didahului oleh kejahilan. Arifun itu sesuatu sifat yang didahului oleh jahil. Kenal. Arif itu kalau kita terjemahkan maksudnya mengenali, mengenal. Jadi didahului dengan tidak kenal. Dia mengetahui, tahu. Arif itu kenal ataupun tahu. Tahu dah. Bermaksud didahului dengan sifat tidak tahu. Arif adalah satu sifat yang didahului dengan tidak tahu. Sebab itu kita sebut orang yang mengenali Allah, kita sebut arif billah, tahu Allah. Kenapa? Sebab sebelum tu tak tahu, sebelum tu tak kenal. Bila dah kenal dia nama arif. Adapun alim, satu sifat yang berfungsi di antara didahului dengan jahil, boleh juga orang itu jahil kemudian dia alim, boleh. Ataupun alim itu satu sifat yang tidak dahului dengan kejahilan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala itu disifat dengan alim, berilmu. Jadi berilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sedia kala. Sebab itu kata ulama, Allah Ta'ala kita tak sebut arif, Tuhan yang arif. Kerana sifat arif itu khusus kepada suatu sifat yang didahului dengan kejahilan. Maka Allah Ta'ala bersifat dengan alimun, maha mengetahui. Dalil mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala dengan dalil akal pun boleh. Yakin kita bahawa Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Sebab kalau Allah Ta'ala dia tidak mengetahui, maka dia jahil. Maka mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan jahil. Kemudian dari akal juga Allah Ta'ala itu bersifat dengan alim. Buktinya alam ini, alam yang begitu hebat ini sudah pasti Allah Ta'ala itu alimun. Allah Ta'ala maha mengetahui sesuatu. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu jahil. Dan kita tambah, sebagian ulama menambah sifat ma'nawiyah daripada sifat ma'ani ditambah sifat ma'nawiyah. Sebab sebagian ulama mengatakan di antara sifat ma'ani dan ma'nawiyah ada perbezaan. Bagi ulama yang berpendapat tak ada beza ma'ani dan ma'nawiyah. Allah Ta'ala berilmu, kaunuhu aliman. Allah Ta'ala itu qudrah, ada sifat qudrah.
Allah Ta'ala itu kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran, keadaan Tuhan berkuasa. Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrah. Satu, sifat ma'ani Tuhan qudrah. Ditambah lagi keadaan yang berkuasa. Kalau sekali kita pandang sama, Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa, Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya berkuasa. Bagi orang tak nampak, dia kata sama sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Bagi mereka yang berpendapat bahawa ma'ani dan ma'nawiyah sama saja, maka memadai setakat sifat ma'ani ya. Maka jadi 3 boleh saja mereka meletakkan. Bagi ulama mengatakan ada beza kaunuhu qadiran dengan qudrah, maka tambah sifat ma'nawiyah. Daripada 7 ma'ani, sifat 7 ma'nawiyah itu jadi 20. Ya. Maka ulama kata ada beza. Kita dah bahas sedikit perbezaan ini. Keadaan berkuasa itu bermaksud Allah Ta'ala itu sendiri berkuasa. Allah Ta'ala itu kalau qudrah qudrah Tuhan itu zahir pada makhluk dia. Makhluk ini menggambarkan qudrah Tuhan. Jadi kaunuhu qadiran ketika belum ada makhluk. Ketika belum ada makhluk, mana ada qudrah Tuhan? Jadi ketika ada makhluk ini, zahirlah qudrah Tuhan. Ketika ada makhluk, zahir Tuhan tu qudrah dia. Pada alam, bumi, langit, bintang, zahir qudrah Tuhan. Pada kita ni qudrah, zahir qudrah Tuhan. Tuhan jadikan kita, Tuhan mematikan kita. Zahir qudrah Tuhan pada makhluk dia. Jadi Allah Ta'ala itu bersifat dengan qudrah. Zahir qudrah pada makhluk dia. Alam ni. Langit, bintang, planet yang begitu besar ni kan. Yang orang Eropah bila ditengok dia rasa kagum dengan alam ni. Tak nampak penghujung dia. Rupa-rupanya bumi ni kecil lah, setitik je. Bila tengok planet yang lebih besar, bumi ni setitik je. Jadi alam yang hebat ini zahir qudrah Tuhan. Zahir qudrah Tuhan. Jadi ketika belum ada alam ni, mana qudrah ni? Bila ada alam mana qudrah ni? Kita kata kaunuhu qadiran. Keadaan Tuhan berkuasa. Itu tambahan. Sebab qudrah zahir pada makhluk dia. Bila belum ada makhluk, mana ada qudrah Tuhan? Kita kata kaunuhu qadiran. Keadaan Tuhan itu berkuasa. Itu yang ulama dia bezakan. Kaunuhu ilmu, Allah Ta'ala buat ilmu. Maka alam ini bukti ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini bukti ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada alam ni, kaunuhu alim, keadaan berkuasa. Jika tak ada orang yang ada seorang dia hebat, dia kuat, dia kuat. Mana tahu? Tengok dia angkat balak sepuluh malu. Kan? Apa lagi? Nampak kuat dia. Dia sebab yang kuat. Ketika dia duduk, kau tak nampak dia. Mana kekuatan dia? Tak nampak dengan kek benda. Kita kata kaunuhu qadiran. Keadaan itu berkuasa tu, walaupun tak nampak. Jadi ada ulama dibezakan qudrah dengan kaunuhu qadiran. Maka ulama yang kata dia beza, maka tambah 7 sifat ma'nawiyah. Kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala itu berilmu. Alhamdulillahilladzi tahammada kallama Musa wa astafa Muhammad. Thumma salatu wa salamu tu'tada li khayri mursalih lada wal ali wa